Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya maka dapatlah kita bersama-sama pada sesi pembentangan kami hari ini menggunakan media video. Kami minta jasa baik guys dan sahabat-sahabat sekalian agar merujuk modul bioscore yang telah dibekalkan oleh guru kesayangan kita pada halaman 29, 30 dan juga 33. Kami daripada kumpulan 3 akan mempersembahkan pembentangan tentang subtopik organisasi tisu dalam tumbuhan. Diharap agar kawan-kawan sekalian memasang telinga dengan telitinya agar setiap maklumat tambahan yang diterangkan tidak ketinggalan. Anda juga digalakkan mencatat setiap maksud, definisi dan juga sebarang maklumat tambahan lain. Tisu tumbuhan terbahagi kepada dua, iaitu tisu meristem dan juga tisu kekal. Tisu meristem ada dua, iaitu tisu meristem apex dan juga tisu meristem sisi. Tisu meristem apex ada pada hujung pucuk dan juga hujung akar. Tisu ini membantu meningkatkan panjang tumbuhan. Tisu meristem sisi pula atau dikenali sebagai meristem lateral. Tisu ini ada pada sepanjang batang pokok. Tisu ini terdiri daripada dua kambium, iaitu kambium vaskular dan kambium gabus. Tisu ini membantu meningkatkan ketebalan tumbuhan. Jadi beza antara tisu meristem apex dengan tisu meristem sisi ini ialah tisu meristem apex memanjangkan tumbuhan, tisu meristem sisi menebalkan tumbuhan. Okey, kita ke tisu kekal pula. Tisu kekal ni ada tiga, iaitu tisu epidermis, tisu vaskular dan juga tisu asas. Tisu epidermis ialah lapisan paling luar yang melapisi permukaan luar batang, daun dan akar tumbuhan muda. Kebanyakan sel epidermis adalah lepeh dan mempunyai vakuol yang besar. Dinding sel epidermis yang terdedah kepada udara diliputi oleh lapisan berlilin yang kalis air disebut sebagai kutikel. Kutikel ni untuk mengurangkan kehilangan air secara penyejatan, melindungi daun daripada kecederaan dan juga menghalang jangkitan penyakit. Okey, next kita ke tisu vaskular. Tisu vaskular ada dua, iaitu tisu xylem dan tisu phloem. Tisu xylem ni seperti yang kita dah belajar di form 3, tisu xylem ialah mengangkut air dan nutrien dari akar hingga ke seluruh tumbuhan. Tisu ini juga memberi kekuatan kepada pokok untuk tegak dan terus hidup. Tisu phloem pula mengangkut sukrosa dari pucuk hingga ke seluruh tumbuhan. Okey, next kita ke tisu asas. Tisu asas ada tiga, iaitu tisu parenchyma, tisu sclerenchyma, tisu collenchyma. Yang ni Syakira akan terangkan. Seperti yang dah diterangkan oleh Fasha tadi, tisu asas ni diterbahagi kepada tiga. Antaranya parenchyma, collenchyma dan juga sclerenchyma. So first of all, kita nak tengok pasal tisu parenchyma. Sel parenchyma ni dia ada dinding yang nipis dan juga vakuol yang besar. Saiz vakuol itu besar. So next, tisu parenchyma juga dia akan simpan kanji, glukosa dan air. Seterusnya, tisu parenchyma ni dia akan bagi sokongan dan juga bentuk kepada tumbuhan herba. So kedua, kita akan tengok tisu collenchyma. Tisu collenchyma ni dinding sel dia tu menebal secara tidak seragam, terutama pada bahagian bucu-bucunya. Saiz dinding sel, ketebalan dinding sel ni, collenchyma ni lebih tebal berbanding dengan parenchyma. Lepas tu kalau saiz vakuol lebih kecil berbanding dengan parenchyma. Kalau parenchyma tadi besar tetapi dia lebih kecil berbanding dengan parenchyma. Dan dia akan bagi sokongan kepada tumbuhan herba, batang muda dan petiol. Okey, petiol ni maksud dia tangkai yang menyambungkan daun pada batang. So next, kita akan tengok tisu sclerenchyma.
tisu sklerenkaima ni, dinding sel dia tu ditebalkan dengan seragam oleh lignin. Lignin ni adalah bahan yang berfungsi sebagai pengikat dan pengukuh kepada gentian selulosa. Dan seterusnya, tisu sklerenkaima ni dia akan bagi sokongan dan juga kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Okay, for your information, tisu sklerenkaima ni merupakan tisu mati. Okay, tisu mati sebab apa? Sebab dia tak ada vakuol, nukleus dan juga sitoplasma. Seterusnya, kita tengok kepada kepadatan komponen sel tertentu dan fungsi sel khusus. Macam yang semua tahu, setiap sel ni kan dia menjalankan fungsi yang berbeza. Sebab itulah hanya sesetengah sahaja yang mempunyai kepadatan komponen sel tertentu yang tinggi. Contoh sel tertentu tu, bagi jenis organel mitokondrion, ia mempunyai pelbagai jenis sel yang lain yang memerlukannya. Contoh yang pertama ialah sel sperma. Sel sperma ni dia memerlukan banyak tenaga. Sebab apa? Sebab untuk membolehkan dia berenang ke arah uterus dan tiub falopio untuk mensenyawakan oksid sekunder. Jadi, kepadatan mitokondrion ni lah yang memberikan dia tenaga untuk berenang. Yang kedua ialah sel otot. Seperti sel otot penerbangan pada burung dan serangga. Otot penerbangan ni juga memerlukan banyak tenaga untuk ia mengecut dan mengendur bagi pergerakan sayap semasa penerbangan. Maknanya, kalau kepadatan mitokondrion dalam sel otot tadi, proses pengecutan dan pengenduran dalam otot sayap tu tidak berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga iaitu sel meristem tumbuhan. Sel meristem tumbuhan ini juga memerlukan banyak tenaga untuk pembahagian sel semasa secara mitosis bagi menghasilkan sel yang baharu. Jadinya, ketiga-tiga jenis sel ini memerlukan kepadatan organel mitokondria untuk menjalankan fungsi-fungsi khusus tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada jenis organel kloroplast. Contoh jenis sel yang memerlukan jenis kepadatan organel kloroplast yang tinggi ni ialah sel mesofil palisad dan sel mesofil berspan. Ia memerlukan kepadatan organel kloroplast yang tinggi supaya ia boleh menyerap tenaga dari cahaya matahari bagi menjalankan proses fotosintesis. Antara sel yang memerlukan jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi yang banyak bagi menjalankan fungsi-fungsi khususnya ialah yang pertama, sel pankreas. Yang kedua, sel goblet. Dan yang ketiga, sel hati. Itu antara tiga sel yang utama. Banyak lagi tapi itu yang utama. Sel pankreas ni dia memerlukan kedua-dua komponen sel tersebut bagi meningkatkan sintesis dan perembesan pencernaan. Sel pankreas ini adalah antara sel-sel yang terlibat dengan proses pencernaan, proses penyantajaan dan perkemahan. Antara sel-sel yang terlibat dengan proses kait dengan usus inilah. Yang kedua, sel goblet. Sel goblet ni berada dalam tekak. Dalam tekak ni. Sel ini memerlukan jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi bagi menghasilkan mukus. Mukus ialah lebih kepada perangkap. Fungsi mukus ni ialah menyelaputi dan membasahi permukaan salur tengkak. Benda-benda asing akan terperangkap dalam mukus tersebut. Benda asing ke apa tu, tanya cikgu. Dan sel yang ketiga ialah sel hati. Jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi yang banyak dalam sel hati berfungsi metabolisme karbohidrat dan berfungsi sebagai detoksifikasi darah dan racun. Dan kalau boleh highlight sikit, detoksifikasi itu ialah penyah toksidan.
So, ni pula adalah sistem organisma dalam tumbuhan. First of all, sistem organisma dalam tumbuhan dia terbagi kepada dua, iaitu sistem pucuk dan sistem akar. Pada sistem akar, Sofia akan terangkan nanti. Okay, if you all remember, before this kita dah belajar sistem adalah terdiri daripada beberapa jenis organ yang berbeza dan saling bekerjasama menjalankan fungsi yang khusus. So, sistem pucuk ni dia terdiri daripada daun, buah, bunga, batang dan pucuk. Bila ada kelima-lima organ ni, maka sistem pucuk akan terbentuk. Okey, bagi batang dan ranting, kedua-duanya akan menyokong daun pada kedudukan menegak supaya daun dapat menyerap cahaya matahari yang maksimum untuk proses fotosintesis. Selain itu, batang juga adalah asas yang kuat untuk badan tumbuhan sebagai saluran untuk air, mineral dan nutrien lain ke semua bahagian badan tumbuhan. Ranting daun juga berfungsi sebagai medium pelindung buah dan bunga dari serangan haiwan, angin dan sebagainya. Bunga pula terlibat dalam proses pembiakan tumbuhan. Proses pembiakan tumbuhan ni kita dah belajar dah masa form 1 hari tu. Okey, tu je lah berkaitan sistem pucuk. Sebab tentang tumbuhan ni kita akan belajar lebih detail lagi di tingkatan 5 nanti. Seterusnya, sistem akar. Akar merupakan organ untuk tumbuhan dan mempunyai fungsi-fungsinya. Yang pertama, sistem akar terdiri daripada semua akar dalam tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan garam mineral. So, akar ni akan menyerap air dan garam mineral daripada tanah. Kita pun pernah belajar benda ni semasa Form 3 bab 1 tentang hydrotropism, iaitu gerak balas tumbuhan terhadap air, di mana akar akan tumbuh ke arah sumber air. Ini untuk memastikan tumbuhan mendapat air dan garam mineral yang mencukupi untuk terus hidup. Selepas akar menyerap air dan garam mineral, xilem akan mengangkut air dan garam mineral ke bahagian-bahagian tumbuhan. Contohnya, ke batang tumbuhan dan daun, kerana xilem terlibat dalam proses pengangkutan air dan garam mineral. Seterusnya, akar akan memberi sokongan kepada tumbuhan. Akar akan tumbuh jauh ke dalam tanah bagi mencengkam dan menstabilkan kedudukan tumbuhan pada tanah. Sekarang saya akan menyambung perbahasan rakan seperjuangan akan subtopik seterusnya, iaitu contoh pembentukan organ dalam tumbuhan di kotiledon. Menurut ilmu yang telah kita pelajari semasa tingkatan 2 pada bab 1 iaitu biodiversity, pengelasan organisma bagi tumbuhan dapat dibagikan kepada dua, iaitu tumbuhan berbunga dan juga tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan berbunga ini juga dapat dikelaskan kepada dua, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Antara ciri tumbuhan dicotyledon adalah berakar tunjang, daunnya berurat jejala, mempunyai 4 ataupun 5 kelopak bunga. Batangnya keras dan berkayu. Manakala berkas vaskularnya adalah berbentuk gelang. Istilah dicotyledon itu jelas merujuk kepada dua bilangan cotyledon yang terdapat pada biji benih tumbuhan tersebut. Merujuk infografik yang terpapar pada skrin, sel yang merupakan unit asas benda hidup, iaitu sel epidermis yang telah diterangkan oleh Amzar dan juga sel parenkima yang telah diterangkan oleh Shakira. Sel ini masing-masing akan membentuk tisu epidermis dan parenkima apabila sel-sel tersebut bergabung dan juga bekerjasama untuk menjalankan fungsi khusus.
Kehadiran vessel xylem seperti yang telah diterangkan oleh Fasha sebentar tadi akan menguatkan lagi tumbuhan dengan tertubuhnya tisu vascular. Ketiga-tiga jenis tisu yang berlainan dan juga fungsi yang berlainan ini akan bergabung bagi membentuk satu fungsi khusus yang lain, lalu membentuk organ. Gabungan fungsi organ pula akan membentuk sistem dalam tumbuhan seperti mana yang telah diterangkan oleh Zulaikha dan juga Sofia sebelum saya tadi. Usai terbentuknya kedua sistem yang terpenting itu, maka wujudlah organisma multisel yang lengkap dan sempurna, iaitu organisma tumbuhan dicotyledon. Alhamdulillah, tamatlah sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Jika rakan-rakan menghadapi sebarang kemusykilan ataupun persoalan yang tidak terjawab, anda adalah sangat-sangat digalakkan bagi menekan pautan video interaktif yang terpapar di skrin untuk sebarang maklumat lanjut. Tidak lupa juga, jutaan terima kasih kami ungkapkan buat Puan Ruziah binti Halim, guru biologi tingkatan 4 Ibn Sina yang telah memberikan kami semangat se-infinitinya dalam menyempurnakan pembentangan kami buat julung kalinya.